Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa agar para penonton sekeluarga senantiasa dikurniakan kesihatan, keafiatan dan juga kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya kita diberi peluang sekali lagi untuk bertemu di dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Dan alhamdulillah, anda para penonton sekali lagi bersama saya di dalam episod Zoom Tajwid, di mana kita akan mempelajari dalam hukum-hukum tajwid, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada sesi-sesi yang lepas kita telah menyentuh tentang pengenalan ilmu tajwid, hukum mim sakinah, wajibul gunnah dan sebagainya. Okay, jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita di mana kita akan menyentuh lebih mendalam tentang hukum ataupun bab tafkhim. Di mana pada sesi yang lepas saya sudah menyentuh sedikit tentang pengenalan ilmu tajwid, bab tafkhim ini. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan peluang sekali lagi untuk anda bersama-sama saya di dalam mempelajari ilmu tajwid ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah agar semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Kita akan teruskan dan sambung pelajaran kita di dalam bab tafkhim. Jadi di sini saya yakin para penonton sudah pada saat ini sudah tahu maksud tafkhim ni apa. Jadi maksud tafkhim di sini maksudnya tebal. Bacaan yang tebal di dalam sesetengah huruf yang kita baca. Kita recap sedikit. Apakah definisi di sebalik maksud tafkhim di sini? Maksudnya daripada segi bahasa di sini ialah bacaan yang kita harus menebalkan. Apakah caranya kita harus membaca dengan tebal? Apakah hurufnya yang kita harus menebalkan? Manakala daripada segi istilahnya pula, kita menebalkan huruf yang tertentu dengan cara kita mengucapkan huruf di bibir kita, di mulut kita dengan kita menggerakkannya. Dengan secara tak langsung apabila kita menyebut huruf yang tebal, mulut kita ataupun bibir kita akan menjorok ataupun memuncung ke hadapan. Jadi seperti yang pada sesi yang lepas, huruf-huruf yang kita harus baca dengan tebalnya ialah huruf-huruf yang bersifat isti'la. Huruf-huruf yang bersifat isti'la, yang bersifat tinggi. Bukan yang bersifat rendah. Huruf-huruf yang bersifat isti'la ni, dia dibahagi pada 7 huruf. 7 huruf yang berbunyi khussa, daghtin, qiz. Di mana hurufnya ada huruf kha, huruf sa, huruf dha, huruf gha, ta, qa dan juga dha. Jadi ketujuh-tujuh huruf ini adalah huruf yang bersifat isti'la, di mana kita harus membacanya, menyebutnya dengan bacaan yang tebal kerana ia bersifat yang tinggi. Boleh? Kita teruskan.
Jadi pada hari ini, pada sesi kali ini, ya, kita akan teruskan lebih terperinci, tentang bab tafkhim ini. Apakah huruf-huruf selain daripada huruf isti'la yang kita harus membaca dengan tebal? Saya yakin para penonton tahu ada 2 huruf yang kita harus membacanya dengan bacaan yang tebal. Yang pertama adalah huruf ra, huruf ra. Yang kedua adalah huruf lam. Akan tetapi pada hari ini saya akan lebih menyentuh tentang huruf ra, lebih terperinci. Bilakah dan bagaimanakah huruf ra ini dibaca dengan tebal? Apabila ia mendahului huruf apa ataupun baris apa? Baik, kita teruskan. Jadi huruf ra di sini, keistimewaannya ia boleh dibaca sama ada ia dibaca tebal dengan bacaan tebal ataupun bacaan yang tipis. Tebal dan tipis. Ini 2 sahaja. Tebal tafkhim, tipis tarqiq. Tarqiq yang kita akan menyentuh pada sesi yang akan datang. Jadi huruf ra ini dia berubah situasinya mengikut keadaannya yang tersendiri. Bagaimana kita hendak mengetahuinya? Huruf ra ini yang kita harus membaca dengan bacaan tebal. Baik, jadi sebelum itu saya ingin tunjukkan bagaimana cara sebutan huruf ra ini. Jadi apabila kita tengok di slides, di sini kita ada 2 gambar di sini. Gambar yang menunjukkan di dalam mulut kita. Pergerakan mulut kita ataupun pergerakan lidah kita apabila kita menyebut huruf ra di sini. Di sini ada 2 bahagian. Yang pertama ialah tafkhim, yang di mana kita sedang mempelajarinya. Yang kedua adalah tarqiq. Tafkhim di sini ialah yang bermaksud apabila kita mengangkat lidah kita sedikit apabila kita menyebut huruf ra. Bila kita sebut huruf ra, lidah kita akan mengangkat sedikit ke langit-langit. Ra. Ia ada perbezaan dengan huruf ra yang dibaca tarqiq, yang dibaca tipis. Huruf ra yang tebal, kita akan mengangkat lidah kita sedikit. Ra. Lidah kita yang ke hadapan dan juga lidah kita yang di belakang terangkat ke langit-langit. Ra. Ra. Baik. Manakala saya akan sentuh sedikit tentang tarqiq, kita akan menyebut huruf ra, akan tetapi kita tidak mengangkat lidah kita. Ri. Kita tidak mengangkat lidah kita. Manakala huruf tafkhim di sini ataupun bacaan yang tebal di sini, kita akan mengangkat lidah kita. Boleh? Jadi kita ada perbezaan di antara tafkhim dan juga tarqiq di sini. Manakala apabila kita hendak membaca ataupun menyebut huruf ra di sini, pengucapannya apabila kita mengucapkannya, ia akan disertai dengan pergerakan bibir kita ke hadapan. Kita tidak boleh mengelak pergerakan di bibir kita apabila kita menyebut huruf ra di sini. Huruf ra tafkhim, ra yang tebal. Contoh di sini, saya meletakkan contoh huruf ra yang berbaris atas, bawah dan juga hadapan. Jadi kita nampak di slides, ada 3 huruf. Satu huruf ada 3 baris. Baris atas, baris depan dan juga baris depan. Kita sebut huruf ra yang berbaris di atas. Huruf ra. Ra secara tak langsung, kita punya pergerakan bibir kita akan ke hadapan. Ra. Kita tidak boleh nak mengelakkannya. Ra. Kalau ra dah bunyinya yang salah. Manakala bunyinya yang betul, ra. Ra. Apabila ada pergerakan bibir kita ke hadapan, maknanya huruf ra itu adalah bacaan yang kita harus menebalkannya. Ra. Manakala contoh yang kedua, ra yang berbaris bawah. Ri. Kita tengok pergerakan mulut kita. Adakah mulut kita akan bergerak ke hadapan ataupun kita akan memoncongkan mulut kita? Ri. Tidak kan? Kita seakan-akan sedang senyum. Apabila kita menyebut huruf ra yang berbaris bawah. Ri. Cuba. Para penonton boleh cuba. Ri. Seakan-akan kita sedang senyum. Ri. Tipis. Manakala ra yang berbaris depan, ru. Tengok pergerakan
bibir kita ataupun mulut kita. Ru. Ru. Memoncong ke hadapan. Jadi di sini kita boleh dapati bahawa huruf ra yang berbaris atas dan juga huruf ra yang berbaris hadapan, cara pembacaannya kita harus membaca dengan bacaan yang tebal. Boleh? Manakala huruf ra yang berbaris bawah, ri, adalah bacaan yang tipis. Nah, kita take note di sini. Kita ambil perhatian. Ra baris atas dan juga ra baris hadapan, tebal. Ra baris di bawah, ri, tipis. Okay? Ada dua yang tebal, satu yang tipis. Nah, ini cara mudah untuk kita tahu bilakah dan bagaimanakah huruf ra yang kita harus menebalkannya dan huruf ra yang kita harus menipiskannya. Ya? Jadi kita teruskan. Selepas kita sudah tahu bagaimana kita hendak membacanya, cara sebutannya, kita dapati ada beberapa situasi. Ya? Situasi yang kita harus mengetahuinya. Apakah dan bagaimanakah huruf ra ini terjadi bacaan tebal? Okay, mengapakah? Ayat manakah yang terjadi huruf ra yang tebal? Okay, ada beberapa situasi di sini yang kita harus membaca huruf ra dengan tebal. Di sini pada situasi yang pertama, ya, kita tengok pada contohnya. Bila huruf ra berbaris atas, berbaris atas ataupun lebih dikenali sebagai fathah, fathah ataupun berbaris hadapan, dhammah, ya. Baris atas dalam bahasa Arabnya fathah. Baris depan dalam bahasa Arabnya dhammah. Boleh? Jadi di sini kita tengok huruf ra yang berbaris atas dan juga berbaris depan. Okey, ini sama contoh yang saya tunjukkan tadi. Ra atas, ra depan. Contohnya di sini kita tengok pada contoh yang pertama. Wa rafa'a. Wa rafa'a. Boleh? Saya sudah bulatkan di situ huruf ra yang berbaris atas. Jadi, pembacaannya di sini kita harus menebalkan huruf ra. Wa rafa'a. Ra. Okey, kerana huruf ra berbaris atas. Okey. Wa rafa'a. Wa ra. Kita moncongkan ataupun ada pergerakan di hadapan. Wa rafa'a. Boleh? InsyaAllah. Kita teruskan pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang berbunyi rufi'at. Rufi'at. Okey. Bahawa huruf ra di sini berbaris depan, berbaris dhammah. Okey. Rufi'at. Ada pergerakan, ada memoncong mulut kita ke hadapan bila kita sebut huruf ra yang baris depan. Rufi'at. Boleh? Jadi di sini huruf ra yang berbaris atas dan juga huruf ra yang berbaris di hadapan. Okey, situasi yang pertama ini kita harus membacanya dengan bacaan yang tebal, bacaan yang tafkhim. Jelas di sini situasi yang pertama, kita harus membacanya dengan bacaan yang tebal. Boleh? Apabila huruf ra berbaris atas ataupun huruf ra berbaris hadapan. Okey, contoh yang kedua, situasi yang kedua. Okey, bila disukun. Okey, bila disukun ataupun dimatikan kerana waqaf, kerana kita berhenti dan didahului baris atas ataupun baris hadapan. Okey, contohnya bila disukun. Okey, bila disukun pada contoh yang pertama, wa'aru, wa'aru. Ra berbaris sukun. Betul tidak? Pada contoh pertama, wa'aru salah. Ra berbaris sukun, manakala huruf ra sebelumnya adalah huruf alif yang berbaris atas. Oleh itu, di sini di definisinya pada situasi yang kedua, dan didahului oleh baris atas ataupun baris hadapan. Okey, bila huruf ra ni disukun, didahului dah baris atas ataupun baris depan, oleh itu kita kena baca huruf ra ini dengan bacaan yang tebal. Wa'aru salah. Dia bukan wa'ar. Okey, wa'aru, wa'aru. Kita muncungkan ke hadapan. Wa'aru, wa'aru salah, wa'aru salah, wa'aru salah. Boleh? Kita harus menebalkan huruf ra di sini. Manakala contoh yang kedua, okey, ia oleh kerana dimatikan kerana waqaf. Okey, seperti yang kita dapati pada surah At-Takatsur. Ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur. Thur. Okey, walaupun huruf ra-nya berbaris hadapan, akan tetapi apabila diwaqafkan, huruf ra-nya mati. Okey,
Jadi oleh itu kita harus matikannya dengan bacaan yang tebal. Alhaakumut takathur. Alhaakumut takathur. Boleh? Wa arsala dan juga alhaakumut takathur. Bila disukun dan juga dimatikan dan didahului baris atas ataupun depan. Jadi apabila apa-apa huruf ra yang bertanda sukun dan sebelumnya berbaris atas ataupun berbaris hadapan, kita harus membaca dengan bacaan yang tebal. Jelas pada sini? Okey. Kita teruskan pada situasi yang ketiga. Okey. Apabila huruf ra di sini dimatikan kerana waqaf dan didahului mad fathah, maddun. Okey, mad fathah ataupun mad dhammah di sini. Okey. Di sini mad adalah contoh mad asli, okey, ataupun mad tabi'i dan sebagainya. Jadi ia dimatikan kerana waqaf, kerana diberhentikan pada ayat itu. Kerana dan juga disebabkan didahului oleh mad, okey, mad fathah ataupun mad dhammah. Di sini kita boleh tengok contohnya. Pada contoh yang pertama, asal pembacaannya adalah ma'al abrari. Okey, kerana huruf ra berbaris bawah. Ma'al abrari. Akan tetapi apabila kita mematikan, okey, pada ayat itu ma'al abrar. Ma'al abrar. Tebal, huruf ra yang tebal. Okey, apabila kita mewaqafkannya. Ma'al abrar. Kerana sebelum huruf ra, okey, ada mad. Mad di situ adalah alif. Okey, mad asli. 2 harakat. Ma'al abrar. Okey. Kerana didapati ada mad di situ, mad fathah, oleh itu huruf ra apabila kita mematikannya, kita kena membaca dengan bacaan yang tebal. Okey. Sama juga pada contoh yang kedua. Sama-sama. Min ibadiyash syakuru. Asalnya bunyi huruf ra yang baris hadapan. Min ibadiyash syakuru. Akan tetapi apabila dimatikan, min ibadiyash syakur, tebal. Okey, kerana ada mad sebelum huruf ra ni. Okey, yang berhuruf waw. Jadi sama juga 2 harakat. Min ibadiyash syakur. Jadi di sini kita dapati apabila huruf ra diwaqafkan, dimatikan, okey, dan didahului mad fathah ataupun mad dhammah, kita harus membaca dengan bacaan yang tebal. Okey. Jadi kita teruskan pada situasi yang terakhir di sini. Okey. Kita sudah menyentuh 3 situasi. Ini situasi yang terakhir pada bacaan tafkhim pada huruf ra. Okey. Apabila huruf ra dimatikan, okey, kerana waqaf, sama juga dengan contoh yang sebelum tadi, dengan didahului huruf sukun. Okey, dan juga sebelum huruf sukun itu didahului yang berbaris fathah ataupun berbaris dhammah. Okey, jadi di sini ada 3 poin. Okey, 3 poin yang kita harus beri perhatian. Okey, huruf ra dimatikan. Okey, kerana ia terdapat pada akhir kalimah, huruf ra. Huruf ra, selepas itu sebelum huruf ra didahului sukun. Huruf sukun. Okey, huruf yang bertanda sukun. Dan sebelum huruf yang bertanda sukun ni ada huruf yang berbaris fathah ataupun dhammah. Jadi 3 perkara ni. Contohnya kita dapati ada contohnya pada suratul Asr. Okey, suratul Asr. Mari sama-sama kita baca suratul Asr. Boleh? Untuk kita terapkan apakah maksud di sebalik situasi yang keempat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Sur tebal, ra tebal. Okey, wal 'asr. Baris atas, sad baris sukun dan juga ra dimatikan. Okey, itu maksud pada situasi yang keempat. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر
Okey, jadi di sini pada suratul Asr kita dapati ada 3 tempat. Okey, di mana kita ada pada situasi yang keempat ini. Yang pertama, wal 'asr. Wal 'asr. Matikan dengan bacaan yang tebal. Wal 'asr. Wal 'asr. Yang kedua, khusr. Lafi khusr. 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 Boleh? Wal 'asr. Lafi khusr. Wa tawasaw bis sabr. Sabr. Kita tak boleh tipiskan. Kita tidak boleh tipiskan pada ketiga-tiga tempat ni. Wal 'asr. Lafi khusr. Bis sabr. Okey? Kerana kita dapati bahawa sebelum huruf ra ini ada yang bertanda sukun, dan sebelum tanda sukun ini kita dapati ada huruf yang bertanda fathah ataupun dhammah. Jadi 3 poin pada situasi yang keempat ni. Ra dimatikan, sebelumnya tanda sukun, dan sebelum tanda sukun ni ada tanda fathah ataupun dhammah. Oleh itu kita harus membacanya pada suratul Asr ni dengan bacaan yang tebal apabila kita jumpa huruf ra di sini. Okey? Jadi itu sedikit sebanyak situasi-situasi yang kita harus membaca huruf ra dengan bacaan yang tebal. Okay, agar kita boleh praktikkan diri kita apabila kita membaca Al-Quran, kita dapat membacanya dengan betul. Okay, dengan kita memberi hak kepada huruf-huruf yang tertentu. InsyaAllah. Jadi saya harap agar perkongsian saya pada hari ini dapat memanfaati oleh para penonton sekeluarga dalam kita memperbaiki diri kita membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Okay, semoga kita terus memperbaiki diri kita, upgrade diri kita di dalam membaca Al-Quran untuk kita mendapatkan syafaat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan teruskan pelajaran kita pada sesi yang akan datang. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.